Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Sahabat-sahabat semua, coba kita imagine seorang menteri Sabah berdiri di depan rakyat dengan bangganya mendakwa bahwa penandatangan Commercial Collaboration Agreement ataupun CCA pada 7 Desember 2021 bersama Petronas adalah satu kejayaan besar untuk Sabah. Tetapi mari kita berhenti sekejap dan tanya diri kita sendiri. Betulkah ini satu kejayaan atau sebenarnya hanya satu bentuk kompromi yang dibungkus cantik untuk meyakinkan rakyat? Hari ini, pada video kali ini, saya akan bongkar naratif di sebalik CCA ini dan kenapa ia bukan kemenangan mutlak untuk Sabah, tetapi lebih kepada satu bentuk pengorbanan hak sebenar yang dijanjikan sejak 1963. Baiklah sahabat-sahabat semua, kalau kita ingat balik sejarah, dalam perjanjian Malaysia 1963, Sabah diberi jaminan kawalan penuh ke atas sumber minyak dan gasnya. Tetapi semua itu dirampas melalui Petroleum Development Act 1974 yang memberikan kuasa penuh kepada Petronas. Sejak itu, Sabah kehilangan kuasa mutlaknya ke atas hasil bumi sendiri. Sekarang selepas berdekad-dekad menunggu, apa yang Sabah dapat? Bukan pemulangan penuh hak, tetapi hanya kerusi dalam jawatan kuasa, pegangan minoriti, dan janji peluang perniagaan. Itu pun di bawah syarat yang ditentukan oleh Petronas sendiri. Persoalannya, apakah ini pemberdayaan ataupun hanyalah kosmetik politik? Menteri Armizan mengatakan Sabah kini terlibat dalam lebih 1.000 kontraktor tempatan dalam industri minyak dan gas. Kedengarannya memang hebat, tetapi mari kita gali lebih dalam. Siapa sebenarnya penerima kontrak itu? Berapa nilai yang diberikan? Adakah kontraktor kecil tempatan betul-betul menikmati hasilnya ataupun hanya menjadi syarikat sub yang dapat serpihan sementara kontrak mega tetap dimonopoli oleh syarikat besar dari semenanjung dan kroni-kroni politik? Inilah yang rakyat Sabah mau tahu dan inilah yang tidak didedahkan dengan jelas. Lebih menarik lagi, isu royalti minyak 5% yang lama masih kekal, tiada perubahan yang signifikan. Sabah masih tidak ada kuasa mengeluarkan lesen, tidak boleh menentukan aliran hasil dan tidak memegang kawalan sebenar ke atas sumbernya. Jadi pegangan minoriti dan kerusi dalam jawatan kuasa itu apa sebenarnya? Bukankah itu sekadar hiasan untuk mewujudkan gambaran seolah-olah Sabah sedang berdiri sama tinggi dengan Petronas? Hakikatnya Petronas tetap menguasai segalanya. Dan jangan lupa, ada isu yang jauh lebih besar dan lebih penting daripada CCA ini. Artikel 112C dan 112D dalam Perlembagaan Persekutuan menjamin Sabah 40% daripada hasil bersih persekutuan yang dikutip dari negeri ini. Itu bukan ihsan kerajaan pusat, bukan pula hadiah daripada Petronas. Itu adalah hak perlembagaan Sabah. Tapi di mana hak 40% itu sekarang? Sehingga hari ini ia masih lagi digantung, masih lagi ditangguhkan dan masih menjadi persoalan yang belum ada jawabannya. Tetapi anehnya pemimpin kita lebih sibuk meraihkan CCA seolah-olah itu adalah satu kemenangan. Sedangkan hak yang lebih besar dan lebih kukuh dari sudut undang-undang terus diketepikan. Mari kita tanya soalan yang paling pedih. Kenapa Sabah dipaksa berunding dengan Petronas untuk mendapatkan sedikit penyertaan dalam sumber minyaknya sendiri? Bukankah ini sepatutnya milik penuh Sabah berdasarkan janji asal 1963? Kenapa pula Sabah yang kaya dengan sumber asli masih menjadi negeri kedua termiskin di Malaysia? Apakah karena perjanjian seperti CCA ini yang lebih menguntungkan pihak pusat dan elit politik daripada rakyat Sabah biasa? Nah, dan disinilah timbul persoalan kronisme. Tanpa ketelusan, CCA boleh menjadi ruang untuk kroni mengaut keuntungan. Pelantikan kontraktor, pembahagian peluang dan akses kepada jawatan kuasa. Semuanya boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik. Untuk elakan ini, apakah yang diperlukan? Ketelusan penuh, laporan awam berkala, audit bebas dan pemantauan daripada badan neutral. Kalau tidak, kita hanya akan melihat sejarah berulang, di mana rakyat Sabah hanya dapat serpihan kecil, sementara segelintir golongan terus mengaut kekayaan. Nah, kawan-kawan,
mari kita masuk pula ke slot persoalan yang kontroversi. Inilah soalan yang perlu kita renungkan bersama-sama. Adakah CCA ini sebenarnya satu bentuk pengkhianatan terhadap semangat ME63? Kalau benar ME63 menjanjikan kawalan penuh Sabah terhadap hasil buminya, kenapa kita sekarang menerima sekadar pegangan minoriti dan juga peluang kontrak? Bukankah itu sama sahaja seperti menyerahkan hak kita dan berpuas hati dengan sisa? Kalau kita lihat kembali, Perdana Menteri Anwar Ibrahim sendiri pernah berjanji untuk menyelesaikan isu ME63 dan mengembalikan hak Sabah dan juga Sarawak. Malah kerajaan pusat beberapa kali mengumumkan kononnya mereka komited terhadap perkara ini. Tetapi sehingga kini apa yang rakyat lihat hanyalah penubuhan jawatan kuasa, pengumuman demi pengumuman, janji demi janji tanpa hasil yang nyata. Jadi apakah CCA ini hanya alat untuk meredakan desakan rakyat Sabah supaya mereka rasa sudah mendapat sesuatu walaupun hak sebenar masih belum dipulangkan? Nah, dan disinilah kita boleh timbulkan satu lagi persoalan yang lebih panas. Adakah pemimpin Sabah sendiri terlalu cepat mendakwa kemenangan karena mahu tunjukkan yang mereka itu berjaya, sedangkan realitinya mereka hanya menerima kompromi? Adakah kita sedang diperdaya oleh naratif politik yang mahu menutup kegagalan menuntut hak penuh ME63? Kalau kita benar-benar jujur, hanya ada satu ukuran kemenangan, yaitu apabila Sabah mendapatkan semula kawalan penuh ke atas minyak dan gasnya, dan apabila 40% hasil bersih persekutuan dipulangkan seperti yang dijamin oleh perlembagaan. Selagi dua perkara ini belum berlaku, sebarang perjanjian lain hanyalah kompromi yang mengikat Sabah dalam keadaan bergantung. Itu bukanlah kejayaan bagi saya. Itu bukan juga keadilan. Itu hanyalah pengalihan perhatian daripada isu yang sebenar. Jadi penonton sekalian, saya ingin tanya Anda pula. Patutkah Sabah terus meraihkan kompromi ini sebagai kemenangan atau sudah tiba masanya pemimpin kita berhenti berbangga dengan serpihan dan mula menuntut hak penuh yang telah lama dijanjikan? Dan kalau pemimpin sekarang gagal, adakah kita berani menukar mereka dengan generasi baru yang lebih berani menuntut hak Sabah tanpa tunduk kepada Petronas ataupun Putrajaya? Baiklah, sebelum kita tamatkan, marilah kita simpulkan. CCA ini bukan kemenangan. Ia adalah satu bentuk kompromi. Ia bukan pemulangan hak, tetapi sekadar penyertaan bersyarat. Ia bukan pemberdayaan, tetapi lebih kepada kebergantungan. Dan selagi 40% itu belum dipulangkan, selagi itulah Sabah tidak dapat dikawal penuh, selagi itulah perjuangan belum lagi selesai. Pemimpin boleh berpesta meraihkan perjanjian baru, tetapi rakyat Sabah tahu kebenarannya. Dan disinilah kebenaran yang pahit. Kompromi bukanlah keadilan. Sabah berhak mendapat lebih daripada sekadar serpihan. Sabah berhak kepada hak penuh yang dijanjikan sejak 1963. Sekarang saya ingin dengar pula daripada Anda semua. Adakah Anda rasa CCA ini adalah jalan ke hadapan ataupun sebenarnya satu bentuk pengkhianatan terhadap hak Sabah? Nah, tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah biar kita sama-sama buka mata rakyat Sabah dan juga rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Terima kasih kerana telah menonton dan telah bersama-sama kami di Currents VMY. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kerana di sini kita tidak takut untuk bongkar naratif yang cuba disembunyikan. Ingat kawan-kawan, selagi hak itu tidak dipulangkan, perjuangan Sabah tetap berterusan. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya dan percayalah, apa yang Anda dengar hari ini hanyalah permulaan. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Kita jumpa lagi di konten yang seterusnya nanti. Sekian saja, terima kasih semua.